Boleh dikatakan bahawa sektor pelancongan ini adalah sektor pertama yang ditutup sebaik sahaja negara dilanda pandemik dan mungkin menjadi sektor terakhir yang akan dibuka sepenuhnya. Sejak 2 tahun lalu, dunia pelancongan terus suram mengakibatkan tempiasnya bukan sekadar dirasai oleh syarikat penginapan dan perhotelan, malah penggiat seni, pameran, karnival, pementasan teater, MICE, sektor makanan, malah pusat spa dan kecantikan terus mengalami kerugian dan mula mencari jalan baru bagi menyara kehidupan. Dahulunya, pelancongan menyumbang 15% KDNK negara dan menyara 3.5 juta pekerja. Itu dahulu. Datuk Speaker, vaksinasi sedang pesat diagihkan kepada rakyat Malaysia dan di seluruh dunia. Namun ianya tidak memadai untuk memulihkan ekosistem pelancongan yang telah lumpuh selama hampir 2 tahun. Pada 2020, 71 syarikat pelancongan ditutup dan 95% syarikat yang masih ada ketika ini tiada pendapatan. Saya quote Malaysia Tourism Council dalam data ini. Tambahan pula apabila Malaysia tertinggal jauh ke belakang berbanding negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam, malah terkeluar daripada 10 destinasi utama pilihan para pelancong di rantau Asia, sebaik sahaja keadaan kembali pulih. Maldives pada asalnya 2019 tiada dalam senarai 10 destinasi utama, tapi kini 2021 tersenarai kepada destinasi pilihan hasil daripada promosi 3V, Visit, Vaccinate and Vacation, yang kini menjadi tumpuan bagi pelancong asing. Kita asalnya menjadi pilihan utama bagi pelancong asing, justru pelancongan domestik saja tidak mampu memberi kelangsungan pada industri ini dan kita perlu dan masih perlu bergantung kepada pelancong asing. Kita memerlukan sebuah rangka mempromosi negara yang lebih agresif dengan menggunakan digital platform seperti TripAdvisor ataupun Expedia dan lebih strategik dalam mengembalikan keyakinan para pelancong untuk ke Malaysia dengan kerjasama agensi pelancongan dan syarikat penerbangan antarabangsa seperti Qatar Airways yang mempunyai lebih pada 150 destinasi antarabangsa ataupun Turkish Airlines yang menghubungkan lebih 120 destinasi antarabangsa. Indonesia umpamanya giat mempromosi lokasi-lokasi yang telah mempunyai vaksinasi tertinggi seperti di Bali, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan dan Riau di bawah kempen Indonesia Care dalam menarik minat pelancong untuk ke negara mereka sebaik sahaja pintu sempadan dibuka. Jadi mengekalkan pasaran pelancongan di peringkat antarabangsa amat penting demi jaminan kedatangan pelancong, memandangkan industri ini merupakan salah satu sumber kukuh bagi memulihkan ekonomi negara. Kita tidak mungkin mampu menyelamatkan ekonomi sekiranya tiada sebarang persediaan dari segi mempromosikan Malaysia yang lebih agresif daripada pihak kerajaan. Datuk Speaker, pembukaan pusat rekreasi dan taman awam. Pakatan Harapan menyambut baik kelonggaran demi kelonggaran dalam SOP Majlis Keselamatan Negara dalam membantu mengaktifkan semula industri pelancongan, terutama sekali dengan pelancaran gelembung pelancongan Langkawi pada 16 September yang lalu. Saya ingin menarik perhatian Datuk Speaker kepada beberapa isu berbangkit yang berlaku di peringkat pelaksanaan SOP di negeri-negeri lain yang telah memasuki fasa 2, yang mana pelancongan dalam negeri telah dibenarkan. Mengambil contoh Kuala Lumpur, para pelancong yang tidak memilih untuk merentas negeri ke Langkawi sudah pastinya akan mencari lokasi-lokasi berdekatan yang boleh dikunjungi bersama keluarga seperti Taman Burung, Bird Park KL, Taman Rama-Rama, Zoo Negara dan Aquaria. Walau bagaimanapun, saya dimaklumkan terdapat beberapa isu selain SOP mengenai bidang kuasa di pihak kementerian sama ada KETSA, MOTEC, KWP dan pihak berkuasa tempatan dari segi pengoperasian tempat-tempat ini yang menyebabkan mereka tidak lagi dapat beroperasi sehingga sekarang. Lokasi-lokasi ini saya percaya telah bersedia dengan sistem kemasukan pengunjung yang teratur dan mampu menjaga SOP dengan sangat baik.
jika taman-taman awam telah dibenarkan beroperasi, jadi tiada isu tempat-tempat tarikan pelancongan yang berkonsepkan taman-taman haiwan di seluruh negara dengan pengudaraan mereka yang lebih terbuka berbanding pusat-pusat beli belah. Ini tidak boleh beroperasi serta-merta. Penjanaan ekonomi daripada pusat-pusat pelancongan di seluruh negara perlu digerakkan dengan segera kerana limpahan atau spillover effect dengan izin dari sektor pelancongan adalah salah satu penyumbang terbesar di pendapatan negara ini.